أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulakan kuliah dan pengajian kita pada malam ini dengan kita bersama-sama melafazkan kalimah alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah kerana tidak akan berlaku dan berlangsungnya apa yang kita susun dan atur pada malam ini, melainkan dengan kehendak dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Hadirin mukminin, kita akan meneruskan pengajian kita berhubung dengan mengenali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat-sahabat besar yang hidup bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana tuan-tuan, orang yang nak mendapat gelaran ataupun status sebagai seorang sahabi, jamak dia sahabah, dia mesti yang pertama hidup bersama dengan Nabi. Orang yang hidup selepas daripada zaman Nabi, dia tidak mendapat gelaran sahabat. Dan disyaratkan hendaklah dia itu seorang yang beriman. Dia hidup bersama dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dia beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Dan tidak berhenti di situ. Dia kena hidup pada zaman Nabi, dia jumpa dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi, dan diletakkan syarat yang terakhir, dia mestilah mati di atas iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tak hidup pada zaman Nabi, atau dia hidup dan dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi, dia tidak sahabat. Kalaulah dia bertemu, dia berjumpa, bersemuka, berhadapan dengan Nabi, tetapi dia tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, dia juga bukan sahabat. Kalau dia hidup, dia beriman, dia bertemu bersama dengan Nabi, tetapi dia tidak mati di atas iman itu, dia bukan sahabat. Untuk meletakkan seseorang itu pada kedudukan sahabah yang melayakkan dia mendapat gelaran radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, hendaklah dia mencukupi atau memenuhi syarat-syarat tadi. Hidup dengan Nabi, bersama dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan dia menutup hayatnya di atas iman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini tuan-tuan, seorang sahabat lagi yang akan kita bincang dan kita baca kisah hidupnya, kita kenali sahabat ini. Mudah-mudahan inilah bukti cinta kita kepada manusia yang telah dipuji oleh Nabi dan telah diakui oleh Allah di dalam Al-Quran. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an. Quran menyatakan, dan daripada kalangan orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun. Nak dapat title as-sabiqun al-awwalun, golongan yang first daripada muhajirin dan ansar, yang Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang kita akan bincang
Namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Siapa Abdurrahman? Ada beberapa perkara yang penting untuk kita ingat sebelum kita nak mula membaca sirah hidup dia. Abdurrahman salah seorang daripada 10 manusia yang dijamin, yang namanya disebut Abdurrahman fil jannah. Abdurrahman syurga, di dalam syurga, untuknya syurga. Jadi kita dah baca tentang Talhah bin Ubaidillah, kita dah baca tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Malam ini sampai giliran sahabat yang berikutnya, Abdurrahman bin Auf. Sebelum daripada itu 4 khalifah awal tu, kemudian kita sambung dengan Talhah, kemudian kita sambung dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan malam ini sampai giliran Abdurrahman bin Auf. Seperti mana Talhah bin Ubaidillah, demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ishaq. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Talhah bin Ubaidillah ni, selain daripada 10 ahli syurga, mereka juga 6 sahabat yang dipilih oleh Umar sebagai ahli syura untuk memilih siapakah khalifah yang akan ganti selepas daripada kewafatan Umar. Jadi Talhah dilantik dan dipilih oleh Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas juga masuk dalam tu, dan salah seorang juga yang termasuk dalam 6 ahli syura. Di kalangan sahabat-sahabat itu Umar memilih 6 orang ni. Di antara kibar, kibar ni maksudnya senior, di antara sahabat yang besar, yang hebat, yang kedudukan mereka tinggi, salah seorang yang Umar sebut nama dia Abdurrahman bin Auf. Jadi dia dengan Talhah, dengan Sa'ad ni berkongsi pada beberapa perkara. Satu apa dia? Dia merupakan ahli syurga, 10 yang telah dijamin. Yang kedua, salah seorang daripada 6 ahli syura. Dan tuan-tuan, apabila kita baca tentang Abdurrahman bin Auf, tuan-tuan kena ingat, dalam banyak kelebihan, dalam banyak keistimewaan, dalam banyak kedudukan Abdurrahman bin Auf ni, salah satu yang disebut oleh para ulama, yang ni tuan-tuan kena ingat, bila sebut Abdurrahman bin Auf, peristiwa ini tak boleh lekang daripada catatan hidup Abdurrahman bin Auf. Dia pernah menjadi imam. Dia pernah menjadi imam kepada siapa? Siapa dia yang pernah jadi makmum dia? Tuan-tuan, bila sebut Abdurrahman bin Auf, para ulama akan menyebut tentang riwayat ini. Abdurrahman bin Auf pernah menjadi imam salat subuh di belakangnya, yang menjadi makmum, yang tidak ada pada mana-mana sahabat yang lain peluang itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi makmum kepada Abdurrahman bin Auf. Dalam satu peristiwa, Nabi terlewat di atas satu hal. Nabi mai pada rakaat yang kedua. Pada rakaat yang kedua, Abdurrahman sudah ditolak untuk menjadi imam, dan Nabi masuk pada rakaat yang kedua. Nabi menjadi imam, menjadi makmum kepada Abdurrahman. Apakah lagi kelebihan yang lebih besar daripada itu? Istimewanya Abdurrahman ni, Nabi pernah duduk di belakang dia. Okey. Nama Abdurrahman ni kalau kita tengok
seperti yang disebut oleh para ulama, Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harith bin Zuhrah bin Kilab, dia ada sambungan dia, bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Al-Zuhri. Nama penuh dia tu Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harith bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Al-Zuhri. Jadi dia daripada klan, suku, kaum, bangsa Quraisy. Dia Quraisy. Jadi dia dengan Nabi ni daripada satu bangsa lah, Quraisy. Jadi kalau ada di hujung tu Quraisy ni, jangan main-main lah kan? Kerana Nabi pernah menyebut a'immatu min Quraisy. Sebab itu di kalangan ulama-ulama siasah, ulama-ulama yang menulis tentang politik Islam, tentang pemerintahan Islam, seperti Al-Imam Al-Mawardi, apabila mereka bincang tentang siapa yang patut memegang jawatan pemimpin, mereka akan bawa hadis ni lah, a'immatu min Quraisy. Nabi sebut pemimpin itu daripada Quraisy. Walaupun di sana ada perbincangan panjang asal usul kenapa Nabi sebut hadis tu, dan kenapa Nabi sebut pemimpin itu mesti Quraisy, pemimpin daripada Quraisy. Panjanglah cerita, tapi nak sebutnya Quraisy bangsa yang terhormat pada ketika itu. Sebab itu orang bila Nabi mai, orang tak boleh mempertikaikan bangsa dia, tak boleh mempertikaikan keturunan dia, tak boleh mempertikaikan suku kaum dia, kerana dia daripada Bani Hashim, daripada kalangan pemimpin, daripada kalangan bangsawan, daripada kalangan orang yang terhormat. Orang tak boleh serang Nabi dari sudut keturunan. Allah memilih Nabi daripada sebaik-baik keturunan. Dan Abdurrahman ni kalau kita tengok pada nasab dia, dia ada sangkut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan namanya ketika jahiliyah Abdul Ka'bah. Nama dia Abdurrahman tu lepas dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, masa jahiliyah, nama dia sebahagian riwayat kata Abdul Amr, sebahagian riwayat kata Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Jadi bila dia masuk Islam, Nabi tukar nama dia. Nabi letak nama dia Abdurrahman. Kerana salah satu daripada perkara yang berhubung dengan nama ni, kita tak boleh letak abdun, kita tak boleh letak sandaran ataupun dia punya kembang dia tu selain daripada nama-nama Allah. Kita tak boleh letak abdun Nabi, hamba Nabi, tak boleh. Kalau kita nak letak dalam bahasa Arab abdun tu hamba, lepas abdun tu mesti nama-nama Allah. Abdul Razzaq, Abdul Fattah, Abdul Qahhar, Abdul Jabbar. Lagi apa lagi? Abdul Aziz. Yang ni boleh. Kita tak boleh bubuh. Dulu dia bubuh macam-macam hamba ni. Nabi tukar Abdul Rahman. Kita ada juga orang Melayu, kan? Dia mungkin nak bubuh Abdul Ghani. Al-Ghani, nama Allah Al-Ghani. Boleh. Tapi Abdul Rani tak ada. Yang ni mungkin ejaan ataupun masa kita report tu, yang ambil report tu mungkin dia tak fasih bahasa Arab ataupun dia tak faham, so dia register tu silap. Tapi tak apalah. Tapi Nabi ni dalam soal nama, kalau nama tu maksud dia buruk, Nabi akan tukar. Umpamanya. Yang penting nama tu makna dia baik.
Umpamanya Sa'id ibnul Musayyib, dia cerita tok wan dia nama Huznun. Makna dia sedih. Nabi nak tukar nama tu. Macam kita dalam bahasa Melayu, kita dengar nama Arab tak apalah, Huznun, Hazn. Ya Hazn. Tapi kalau kita translate, wahai yang sedih, wahai yang berduka cita. Jadi tak, makna tak elok lah duk kata dia sedih, duka cita, malang lah. Nabi nak tukar lah nama tu bagi elok. Dia tak mau. Sa'id ibnul Musayyib kata, sejak daripada hari itu memang hidup dia tak pernah senang, duk sedih ya. So nama ni ada kesan lah. So bila kita buh nama ni, kita buh makna bagi elok, makna bagi betul. Seelok-eloknya kita bubuh nama-nama yang berhubung dengan sahabat. Buh nama Talha, buh nama Abdul Rahman, buh nama Khalid, buh nama Sa'ad, Sahal, Suhail, buh nama-nama macam ni. Kan? Kalau kamu tak tahu nak buh nama apa, buh nama macam orang Melayu buh tu. Kan? Kenanga, Melok. Okey kan? Nama apa? Melok. Kan? Tapi marilah moden ni dia kembang. Dia tak tahu nak buh mana, dia pergi kembang Pak dengan nama Mak. Kan? Jadi bila kita dengar pun, Jepun tak Jepun, Siam tak Siam. Yang penting nama. Itu makna dia baik. Adakah nama ni, kadang-kadang ada juga kepercayaan di kalangan orang Melayu, nama ni boleh memberi sakit kepada penama tu. Ini ada dibincangkan. Dia berkata ni nama ni berat, nama ni tak apa nak elok, kena bagi pasal tu dia duduk teriak, pasal tu dia duduk demam. Wallahu a'lam, tidak ada dalil dalam bab itu. Yang penting nama tu makna dia mesti baik. So nama dia Nabi tukar, fasammahu, Nabi menamakannya dengan Abdurrahman bin Auf. Mak dia bernama Syifa. Mak dia bernama Syifa binti Auf bin Abdul Harith bin Zuhrah. Mak dia ni nama Syifa. Syifa ni baguslah, ubat. Syifa. Dikatakan mak dia ni, Syifa ni, merupakan bidan yang sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil bidan lah kan, yang menyambut kelahiran tu. Dikatakan Syifa ni lah bidan yang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunyah dia. Tuan-tuan kita dah jelas dah kunyah ni apa dia? Kunyah dia Abu Muhammad. Abu Muhammad. Minggu lepas Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ishaq. Kan? Kali ini Abu Muhammad. Bapa Muhammad. Okey? Dia lahir 10 tahun selepas peristiwa Amufil, tahun gajah. Dia beranak 10 tahun selepas tahun gajah. Selepas 10 tahun selepas tahun gajah. Nabi beranak bila? Nabi beranak tahun gajah. Dia beranak 10 tahun lepas tahun gajah. Tuan-tuan beranak tahun apa? Kita mana ada tahun lembu, tahun apa ni kan? Arab dulu mereka tak ada kalender. So apa jadi? Tahun tu dia bubuh peristiwa tu. Sehinggalah Umar menyusun tahun hijrah. Sebelum Umar susun tahun hijrah, Arab tak ada tahun. Tahun gajah, tahun ni, tahun tu. Itu cerita dia. Mari zaman Umar dia buat takwim ma'al hijrah yang kita duk sambut tu. Dia yang susun. Maka bermulalah takwim atau tarikh dalam Islam. Okey? Dia masuk Islam daripada kalangan orang yang terawal sebelum daripada Nabi berdakwah di rumah Al-Arqam. Maksudnya dia masuk Islam tu awal. Tuan-tuan dengar Al-Arqam. Al-Arqam ni bagi betul sikit. Ni bukan Al-Arqam yang kumpulan
ajaran sesat dulu ni. Ini Al-Arqam, sahabat Nabi. Yang tuan-tuan tahu Nabi dakwah sirriyah secara sengap tu di rumah dia lah. Tapi Abdul Rahman ni dia masuk Islam sebelum tu lagi. Kira dia batch yang pertama lah. Batch yang pertama. Kira dia masuk Islam grup yang awal. Sebelum rumah Al-Arqam, dakwah Al-Arqam, sebelum Nabi memulakan dakwah tu, dia dah masuk Islam. Dia masuk Islam. Abdul Rahman bin Auf tidak pernah miss. Abdul Rahman bin Auf ni dia tak pernah langsung walaupun sekali tak pergi perang. Perang Badar, perang Uhud, perang apa, semua dia pergi. Tak ada satu pun yang dia skip. Bai'atul Ridwan, kalau orang tanya dia pergi tak Badar? Badar dia pergi. Uhud dia pergi. Bai'atul Ridwan dia pergi. Semua perang yang Nabi pergi, dia pergi. Itu hebat dia. Okey. Dia berhijrah 2 kali. Kita tahu dalam Islam ada hijrah ke Habsyah, kemudian hijrah ke Madinah. Dia menyertai peperangan Badar, peperangan yang paling besar dalam sejarah Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan dia. Ini cerita menarik tentang Abdul Rahman ni. Abdul Rahman ni tuan-tuan, bila sebut Abdul Rahman, bila saya sebut nama Abdul Rahman, tuan-tuan first mesti saya rasa tuan-tuan semua terbayang apa? Kalau kita lah sebut Abdul Rahman bin Auf ni, tuan-tuan akan terbayang seorang sahabat yang sangat kaya. Seorang sahabat yang pandai meniaga. Seorang sahabat yang duit banyak. Seorang sahabat yang digelar tokoh korporat. Dia atas pada tokoh korporat tu dia panggil konglomerat. Jadi Abdul Rahman ni dia sangat kaya. Dia sangat pandai meniaga. Duit dia sangat banyak. Dan saat lagi kita akan sebut sikit masa dia meninggal dunia, berapa harta yang dia tinggal. Pusaka yang dia tinggal tu, warisan dia tinggal tu banyak mana. Bila tuan-tuan baca kisah Abdul Rahman, saya nak buat satu kesimpulan awal. Apa dia tuan-tuan? Ni semua orang tengok live kita malam ni. Saya nak sebut pada tuan-tuan, apabila kita baca kisah Abdul Rahman bin Auf, inilah salah satu daripada banyak bukti yang menunjukkan bahawa Islam tidak pernah memusuhi kekayaan. Islam tidak pernah melarang umatnya kaya. Islam tidak pernah menolak dunia. Islam tidak pernah menghalang daripada umat dia mengumpul kekayaan. Abdul Rahman orang yang mengumpul kekayaan. Abdul Rahman orang yang cari kekayaan. Nabi tak marah dan Nabi tak cela Abdul Rahman. So siapa yang kata Islam mesti miskin, Islam mesti zuhud, Islam mesti zuhud dalam arti kata yang mereka faham lah. Islam saja mesti nampak selekeh. Islam saja mesti nampak miskin. Islam saja mesti nampak teruk, daif. Tak tahulah. Tapi Abdul Rahman ni kaya. Cuma tuan-tuan jangan duk percaya. Ada orang cerita. Saya kena habang awal-awal. Saya dah sebut banyak kali lah. Siapa pergi cerita tak tahu. Abdul Rahman masuk syurga merangkak. Amboi. Abdul Rahman ni masuk syurga merangkak. Abdul Rahman ni masuk syurga lambat. Abdul Rahman yang kita bincang ni, Abdul Rahman yang Aisyah kata Allah memberikan kepadanya salasil air daripada syurga. Abdul Rahman yang kita bincang ini, Abdul Rahman yang kata apa? Sesiapa sahaja yang pergi perang Badar, aku berikan kepada mereka, setiap orang yang pernah pergi perang Badar, 400 dinar. Al-Imam Al-Bukhari membawa riwayat ini dalam kitabnya At-Tarikh. Bukhari kata apa? Bukhari kata Abdul Rahman telah cari orang-orang yang pergi perang Badar, tentera-tentera yang pernah join perang Badar tu, sahabat-sahabat yang pergi perang Badar, setiap orang yang pergi perang Badar
dia bagi 400 dinar hadiah. Riwayat sebut apa? Tuan-tuan tahu berapa orang yang ada masih hidup masa dia duk bagi tu? Pi perang Badar, pi 400 dinar. Pi hang pi tak? Pi 400 dinar. Dalam riwayat itu sebut ada 100 orang yang masih hidup yang pernah pergi Badar pada zaman masa Abdul Rahman bagi duit tu. Tuan-tuan cuba darab 400 dinar darab dengan 100 orang yang masih hidup. Setiap orang dapat 400 dinar. Atas jasa apa? Kan tentera ada pencen apa, tentera ada sagu hati kerajaan bagi ke pampasan duit apa ke. Abdul Rahman dah buat dulu dah. Hampir perang Badar 400 dinar. Dinar bukan dirham, dinar. Dinar ni emas, wang emas. 100 orang. Bukan 10 orang, 100 kali 400. Tu yang kata Abdul Rahman bin Auf. Kalau miskin, kalau tak ada duit, nak bagi ke mana? Pasal itu tak betul. Pasal itu kita kempen orang-orang Islam meniaga. Orang Islam kumpul duit, jadi toke. Ini ubat gigi tu ada babi lah, ubat coklat ni ada alkohol lah, yang nu haram lah, yang ni halal lah. Kicap nu buh ni lah, kicap nu bihun nu buh ni lah, bihun nu buh ni. Macam mana tak? Orang Islam dia kira nak makan bihun ya, yang buat bihun bukan orang Islam. Nampak? Ha? Bihun cap masjid. Yang buat masjid pun tak mai. Faham ambil lah kan? Okay. Ha? Orang Islam Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, orang India. Orang India. Dia ada sebut, dia kata apa? Dia kata Arab yang sign perjanjian dengan Israel tu, Arab yang sign perjanjian dengan Israel tu, pen yang sign perjanjian tu, pen tu pun Arab tak boleh buat. Lemah dunia orang Islam. Kita ni umat nombor 2 paling besar, bilion. Lepas Kristian, kita nombor 2 yang paling ramai. Nombor 1 Kristian, nombor 2 paling ramai kita. Tapi macam Nabi katalah, karusa'is sayl, seperti buih yang di lautan. Nampak? Ha? Okey. Itu Abdul Rahman bin Auf. Di dalam peperangan Badar, dia mengalami luka sebanyak 21 luka. Oh, ini orang kaya yang pergi perang. Di badan dia masa perang Uhud saja 21 luka pedang. Nampak? Ha? Nabi SAW mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi'. Dia muhajirin. Ini cerita tentang Abdul Rahman ni. Tuan-tuan kena ingat, dia muhajir. Dia orang Mekah yang travel, pindah mai ke Madinah. Nabi ni dia mengamalkan satu perkara yang dia panggil at-ta'akhi. Dia mempersaudarakan. Sahabat ni orang mana? Orang Mekah. Okey, ni Madinah Ansar. Dia bagi saudara, buat adik, bagi jadi adik beradik. Okey. Yang kena dipersaudarakan, yang disatukan tu Abdul Rahman dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari, orang Ansar. Tengok ada cerita menarik tentang Sa'ad ni. Okey. Apabila Nabi SAW mempersaudarakan di antara Sa'ad bin Rabi' dengan Abdul Rahman bin Auf, qala lahu Sa'ad bin Rabi', maka Sa'ad bin Rabi' ni telah panggil Abdul Rahman. Dia kata apa? Dia kata, inni akthar al-ansar malan. Aku orang Ansar yang banyak harta. Oh, kita tuan-tuan, katalah kita orang Johor ke orang mana ke, mai perlis, dia ada pertukaran apa,
pertukaran pelajar kan. Katalah tuan-tuan pelajar asal daripada luar Perlis, mai di Perlis, orang pergi hantar rumah bapa angkat. Tiba-tiba kena yang jadi bapa angkat yang akan ambil tuan-tuan jadi anak angkat dia akan duduk di Perlis ni, dia akan bela tuan-tuan ni tokeh balak atau tokeh harum manis. Balak Perlis tak ada, tokeh harum manis. Dia kata, pak cik yang nak jadi bapa angkat saya ni buat apa? Tak ada, sikit-sikit dia. Duk buat apa? Tak ada apa, adalah harum manis 3,000 pokok. Oh, kita pun dengar. Lupa pak kandung. Jadi nak tumpang senang kan. Sa'ad bin Rabi' ni dia kata, inni akthar, aku orang yang paling banyak harta di kalangan orang Ansar. Kalau boleh ke kita adik-beradik macam ni, yang dipersaudarakan kita orang macam ni, kita ingat tak payah buat apa, makan tidur kan. Dia kata apa? Dia kata oleh kerana Nabi mempersaudarakan kita di atas ukhuwah Islamiah ni, tak kenal ni Arab tuan-tuan, Arab dia sangat kuat asabiyah, ta'assub ni. Tiba-tiba oleh kerana Nabi persaudara dia, Sa'ad bin Rabi' ni, dia kata aku akan bagi setengah harta aku kepada Abdul Rahman. Bagi setengah. Hibah, hadiah. Hadiah terus setengah. Maksudnya kalau boleh setengah tu, kalau dia ada 100 juta, dia bagi 50 juta. Tidak sengap. Dia nak bagi banyak mana? Dia nak bagi setengah daripada harta dia. Kalau ada 10 kebun, 5 untuk Abdul Rahman, 5 tinggal kat dia. Dia nak bagi. Dan dia kata apa? Dia kata wali zaujatan, dan aku ada 2 bini. Aku ada 2 bini. Jadi aku akan cerai. Seorang habis iddah, hang ambil. Jadi reta tak payah cari, bini pun tak payah cari. Reta aku bagi setengah, bini aku bagi seorang. Apa lagi nak tuan-tuan? Tetapi yang kata sahabat, yang kata Abdul Rahman bin Auf, yang dididik di dalam madrasah Nabi, yang hidup di dalam didikan tarbiyah Nabi ni, dia bukan orang yang jenis mengambil kesempatan, bukan orang yang menggunakan kedudukan ni. Dia kata barakallahu laka fi malika wa ahlik. Allah berkatlah di atas harta hang dan juga keluarga hang. Dia kata lepas dia Abdul Rahman ni, sunnah kita bila orang buat baik kat kita, kita doa untuk dia. Dia offer kat Abdul Rahman tu, tapi Abdul Rahman ni dia sahabat Nabi. Nabi ajaklah susah, Nabi ajak dah jangan meminta-minta, Nabi ajak jangan ambil kesempatan, Nabi ajak supaya berdikari, supaya kerja dengan titik peluh. Jangan menggunakan agama untuk nak cari untung ni. Maka dia kata barakallahu laka fi malika wa ahlik. Allah berkatlah harta hang, Allah berkatlah keluarga hang. Dia kata dulluni ala suq. Abdul Rahman kata aku tak mau, bini pun aku tak mau. Tak apa, terima kasih, alhamdulillah. Dulluni ala suq. Cuma aku minta tolong satu ya, tunjuk kepada aku ala suq, di mana pasar. Abdul Rahman kata tunjuk mai dekat aku di mana pasar. Artinya dia nak bina hidup dengan berdikari. Dia tunjuk mai pasar. Ini sikap orang Islam. Ini kita kena belajar daripada Abdul Rahman bin Auf. Di mana sahaja kita bukan merempat, di mana sahaja kita merantau, di mana sahaja kita hidup, kita dengan semangat, dengan akidah Islam, dengan tarbiyah Nabi ni, kita boleh survive. Dia tunjuk mai pasar. Kemudian dia pun faba'a washtara, dia pun meniagalah dalam riwayat kata dia meniaga susu, keju, lemak binatang semua ni, dia meniaga macam jenis-jenis itulah, keju, lemak binatang, susu semua ni kan. Produk-produk tenusu, bisnes dia tu. Nampak?
sehingga dia menjadi orang kaya di Madinah. Bukan kaya dengan kata Sa'ad tadi, kaya dengan bisnes dia sendiri. Nampak? Itu Abdurrahman bin Auf. Itu satu cerita yang menarik tentang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok lagi, di antara kelebihan dan juga keistimewaan Abdurrahman bin Auf ni, dia sangat menjaga kebajikan isteri-isteri Nabi. Apabila Nabi wafat, Abdurrahman lah sahabat yang bertanggungjawab, yang mengambil tanggungjawab jaga kebajikan isteri-isteri Nabi ni. Pasal Nabi bila dia wafat, dia tak tinggalkan harta, dia tak tinggalkan duit yang banyak, dia tak tinggalkan warisan. Abdurrahman tuan-tuan mengambil tanggungjawab. Dia manusia dengan kekayaan yang Allah bagi dekat dia tu, dia ambil tanggungjawab, dia bagi ni belanja pada isteri-isteri Nabi, ummahat, ibu-ibu orang beriman ni. Nampak? Nabi SAW menyebut, dia kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik terhadap wanita-wanita kami. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Satu lagi benda yang menarik juga, bila orang bawa kereta banyak pergi ke Abdurrahman ni, Abdurrahman suruh orang hantar kereta banyak pergi dekat Aisyah, mari banyak. Lepas Nabi wafat, Abdurrahman pergi hantar kereta dekat bini-bini Nabi ni, isteri-isteri Nabi ni, ummahatul mukminin, bagi kat Aisyah, bagi dekat yang masih hidup ni. Aisyah tanya, siapa bagi? Banyak ni, siapa bagi? Membela para armalah, janda-janda ni, siapa bagi? Dia berkata, ni daripada Abdurrahman. Aisyah kata, Allah akan memberi minum daripada mata air syurga untuk orang yang buat baik pada kami. Itu kelebihan Abdurrahman dengan harta dia. Dan satu lagi cerita yang menarik tuan-tuan berkaitan dengan Abdurrahman ni. Ketika mana di hujung usia dia menangis. Abdurrahman ni Allah bagi kaya dekat dia menangis. Pasal tu orang yang Allah uji dengan harta ni, dia kena teringat tangisan Abdurrahman. Kaya tak salah. Abdurrahman yang banyak sedekah, yang banyak infak, yang banyak wakaf ni, masa dia nak mati dia menangis. Orang tanya dekat dia, kenapa engkau menangis? Orang tanya dekat dia, kenapa engkau menangis? Dia kata, Abdurrahman cerita ni. Abdurrahman kata, dia baka bukaan syadid. Dia menangis dengan menangis yang amat sangat. Dia pasal apa kau menangis Abdurrahman? Dia kata telah mati Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan bisa dengar kan, nanti kita akan sampai cerita Mus'ab bin Umair. Dia kata telah mati Mus'ab bin Umair, wa huwa khairum minni. Dia orang yang lebih baik daripada aku. Abdurrahman kata telah mati Mus'ab bin Umair, yang Nabi menangis bila bawa mai jasad Mus'ab. Nabi menangis, Nabi teriak. Nabi kata dahulunya pemuda ini seorang yang sangat kaya. Nabi menangis tengok jenazah Mus'ab, teriak sedih Nabi, sayu tengok jenazah Mus'ab. Abdurrahman kata aku teringat kepada Mus'ab. Mus'ab ketika mana dia mati, wa huwa khairun minni, dia itu lebih baik daripada aku, kedudukannya lebih tinggi daripada aku, tetapi tidak ada sesuatu untuk mengkafankan jenazah dia. Bila dia masuk ke dalam Islam, keluarga dia buang Mus'ab ni daripada seorang anak muda yang kaya, daripada keluarga yang kaya, sehingga kan dalam riwayat menyebut kalau dia datang daripada jauh, orang dah boleh cium bau wangi dia tu, mahal minyak wangi dia tu. Orang smart, orang kaya, anak bangsawan, anak orang ada-ada,
ada kedudukan di kalangan orang Arab. Bila dia masuk Islam, kata Abdul Rahman, masa hari dia mati, tak ada kain nak kafan. Tuan-tuan boleh bayang betapa miskinnya Mus'ab ni, tak ada kain, kain tak ada. Sehingga bila kami tarik untuk menutup muka dia, terselak kaki dia. Bila kami tarik untuk tutup kaki dia, terselak muka dia. Demikianlah hidup manusia yang begitu hebat. Abdul Rahman takutlah. Pasal Allah bagi. Tuan-tuan tahu dia kata apa? Apa yang Abdul Rahman takut? Ini pengajaran untuk kita. Kata Abdul Rahman, ini untuk orang yang Tuhan bagi kekayaan pada dia. Kata-kata dia sangat menakutkan. Kata-kata Abdul Rahman ni, kalau orang yang ada harta, orang yang ada kekayaan, kalau dia dengar perkataan Abdul Rahman ni, dia akan muhasabah panjang. Pasal itu dia cukup jaga dengan harta. Dia kata apa? Aku bimbang. Abdul Rahman sebut ni, saya sebut secara mafhum kerana kita nak ringkaskan masa. Abdul Rahman kata, aku bimbang. Allah telah membukakan kekayaan untuk aku. Allah memberikan kesenangan untuk aku. Allah memberikan kekayaan untuk aku di dunia lagi. Aku bimbang kekayaan itu sebagai balasan di atas kebaikan yang aku buat, sehingga kan tidak ada lagi habuan aku di akhirat. Tuan-tuan dapat tak mesej dia? Tuan-tuan dapat tak mesej dia? Abdul Rahman kata, orang yang Allah bagi kesenangan, kekayaan, kemewahan, harta benda di dunia, dibimbangi, ditakuti, itu disegerakan oleh Allah. Inilah kebaikan yang hang buat, Allah segerakan balasan dia. Allah dah bagi hang senang di dunia, Allah dah bagi hang kaya, Allah dah bagi hang mewah. Di akhirat esok dah tak ada habuan. Abdul Rahman kata, aku bimbang harta dunia ini adalah kebaikan yang Tuhan segerakan untuk aku, tetapi tidak ada balasan lagi di akhirat. Dia takut macam tu. Sebab orang yang apabila Allah uji di dunia, Allah bagi kesusahan di dunia, Allah bagi kepayahan di dunia, memang ada habuan besar di akhirat. Ada ganjaran yang besar di akhirat, ada balasan yang besar. Pasal itu para sahabat tak takut, Nabi sendiri tak takut. Nabi kata, ma akhsha alaikumul faqra, aku tidak bimbang kamu miskin. Kerana manusia itu tak rosak dengan kemiskinan, tapi dia rosak dengan kekayaan. Kalau kita susah di dunia, orang yang susah di dunia, orang yang payah di dunia, dia dapat pahala. Orang yang telah diuji di dunia, ada habuan menanti dia di akhirat. Abdul Rahman kata, aku tak diuji dengan kesusahan, aku diberi kekayaan. Barangkali ini balasan yang Tuhan bagi pada aku. Aku bimbang tak ada habuan di akhirat. Abdul Rahman bin Auf. Sebab itu tuan-tuan, Nabi kata tidak ada fitnah yang lebih berat, ujian yang lebih payah. Ma taraktu fitnah, aku tak tinggalkan kamu melainkan fitnah apa? Fitnah wanita dan harta. Sebab itu kita kata tadi tak salah. Abdul Rahman kaya, dia kumpul kekayaan, dia meniaga sungguh-sungguh, duit dia banyak, tapi dia bimbang Allah Ta'ala telah tukar kekayaan itu. Hadirin mukminin, ketika mana dia wafat, ketika mana dia wafat, dia telah meninggalkan wasiat yang begitu banyak. Sebelum daripada dia wafat, tuan-tuan, dia telah jual tanah dia. Disebutlah riwayat, dia telah jual tanah dia 40,000 dinar. Duit apa tu? Duit jual tanah. Tuan-tuan kalau jual tanah, tuan-tuan buat apa? Dia jual tanah-tanah dia, sebahagian tanah dia tu, nilai jualan tu 40,000 dinar. Apa tuan-tuan buat kalau boleh duit jual tanah 40,000 dinar? Si tuan-tuan beli rumah ke, beli melabur ke apa? Dia telah bahagikan 40,000 hasil jualan tanah tu kepada semua fakir miskin daripada Bani Zuhrah, daripada bangsa dia. Ini juga menunjukkan bahawa tak salah kita membela dan membantu bangsa kita sendiri. Dia jual tanah dia 40,000 dinar, dia dapat hasil jualan tu, dia panggil semua orang miskin, orang susah, Bani Zuhrah. Pasal dia Bani Zuhrah, dia daripada klan Zuhrah, kaum dia. Dia pergi cari siapa miskin, tapi syarat dia Zuhrah, Az-Zuhri dia bagi.
Hadirin mukminin, dia wafat ketika umur dia 72 tahun. Last, ketika dia mati, ketika meninggal dunia, dia meninggalkan 1000 ekor unta, 3000 ekor kambing, 100 kuda, dan dia tinggalkan kebun yang memerlukan 20 ekor haiwan untuk siram kebun dia. Itu harta pusaka Abdul Rahman bin Auf. Ma naqasat mal min sadaqah. Kita dengar beratus ribu dia berhabis sedekah, dia tinggal pun beratus ribu. Apa makna dia? Tak kurang harta dengan sedekah. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.